ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam babul hathi 'alal khusyu' fi shalah, bab galakkan atau gesaan khusyuk di dalam salat. Hadis yang berikutnya ialah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an iltifati fi as-salah faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd. Rawahu al-Bukhari wa li-Tirmidzi 'an Anas wa sahhahu iyyaka wal-iltifata fi as-salah فإنه هلكه فإن كان لابد ففي التطوع. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, yakni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, katanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil iltifati fi shalah, mengenai berpaling atau menoleh di dalam salat. Toleh yang dimaksudkan ni yakni mata dia lihat ke tempat lain, kiri ataupun kanan, ataupun kepala dia toleh kiri ataupun kanan. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa ikhtilasun, ia merupakan ikhtilas. Ikhtilas adalah perkataan Arab yang bermaksud mengambil sesuatu dengan cara yang cepat tanpa kita sedar, menyambar, snatch. Ini kita ambil sesuatu tu dengan cepat. Itu nama dia ikhtilas. Aku bertanya tentang ikhtilas, dia terjemah apa dalam kitab tuan-tuan? Dia sebenarnya dia bukan mencuri dalam kata picuri, dia ikhtilas ni dia sambar. Dia ambil sesuatu tanpa kita sedar dengan begitu cepat, maka itu dinamakan dengan ikhtilas. Menyambar ataupun mencuri, tak apalah dia nak terjemah situ. Dia itu macam saya sebut, bahasa ni Arab ni dia kaya vocabulary dah. Kita ni kaya juga orang Melayu ni, tapi bahasa kita tak kaya. Kita mungkin kaya yang lain lah kot. Tak kena cari kaya apa. Tapi yang bahasa dia kaya Arab. Cumanya malangnya apabila orang-orang Arab kemudian ini, mereka pun kadang-kadang miskin bahasa kerana mereka tidak mewarisi khazanah bahasa yang besar. Untungnya Arab ni dia ada syair yang banyak, ribuan syair, puluh ribu syair, mungkin bait syair yang ada sejak zaman jahiliyah dan selepas daripadanya. Melalui syair, orang Arab dapat tahu perkataan ini maksud apa. Mereka refer pada syair, dan syair itu dihafal oleh mereka. Kemudian mereka ada Al-Quran, mereka ada sunnah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga bahasa. Kita bahasa Melayu ni juga mungkin sebahagian besar bahasa-bahasa lain, kita Dewan Bahasa kata macam ni, kawan ni kata macam ni, rujukan kita tak ada. Dia ahli dewan kata, ahli dewan nak rujuk pada apa? Tak ada.
Mungkin nak rujuk pada puisi kita tak banyak. Nak rujuk kepada harapkan pagar makan padi. Nak rujuk pada apa? Kena bincang. Pagar itu mungkin ada dalam bahasa. Pagar dulu maksud apa? Pagar kah, pegar kah? Tapi pagar kah? Kayak jadi orang putuskan pagar, memang pagar, bukan pegar umpamanya. Rujukan dia apa? Andai. Tapi bahasa yang diwarisi secara bacaan tak ada. Daripada puisi, daripada apa, khazanah tak ada. Itu kekurangan bahasa lah. Tapi dia Arab dia banyak untuk dirujuk bagi membuktikan perkataan ini maksudnya ini. Apabila orang-orang ajam masuk Islam, Parsi masuk, orang Rom masuk, ramai orang yang masuk Islam, mereka bukan orang yang bahasa asal mereka bahasa Arab, mereka mempelajari bahasa Arab. Jadi apabila mereka mempelajari bahasa Arab, banyak istilah yang mereka tak tahu, banyak perkataan yang mungkin mereka tak tahu, menyebabkan ulama-ulama khususnya dalam bidang hadis timbul satu bidang dia panggil gharibul hadis. Gharib al-hadis, benda yang gharib, yang asing dalam hadis, maksud istilah-istilah ataupun perkataan-perkataan yang termaktub di dalam hadis yang tidak diketahui oleh orang, biasanya tak dipahami oleh orang yang bukan ahli dalam bahasa, maka adalah Ibn Athir, ramai lagi di kalangan mereka yang maka tulis ini maksud apa, ini perkataan ini maksud apa, dan seumpamanya. Maka kamus Arab tu luas. Tak apalah, saya sentuh sikit ni satu bidang bahasa. Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan. Ia merupakan ikhtilas, yakni sambaran, yang mana syaitan itu mencuri secara menyambar tadi, min salatil abd, daripada sembahyang hamba, yakni daripada sembahyang kita. Rawahul Bukhari, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Oleh Tirmizi an Anas, hadis ini juga ada diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Anas bin Malik. Jadi daripada Anas bin Malik. Okey. Cuma yang dapat faham ni dia faham, yang tak faham dia buat faham. Hak saya nak sebut ni. Dalam ilmu hadis dia ada satu dinama syawahid, satu dinama mutaba'ah. Syawahid, satu nama syahid, satu lagi dia panggil mutaba'ah. Syawahid, suatu hadis yang diriwayatkan disokong oleh hadis yang lain. Misalnya ni hadis Aisyah disokong oleh hadis Anas, ataupun hadis Anas disokong oleh hadis Aisyah. Maksudnya dia ada syahid daripada hadis yang lain. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh Aisyah sendiri, ataupun Anas, ataupun Abdullah bin Mas'ud, kemudian pada rawinya, di mana-mana jala rawi itu ada rawi yang dhaif, kemudian datang hadis itu juga boleh diriwayatkan melalui jalan lain yang tak perlu melalui rawi itu. Misalnya daripada A, B, C, D, kita tak perlu melalui B, kita boleh melalui D, ataupun kita melalui A, F, yang mana fulan ini tak perlu melalui B yang dhaif. Ahmad, Muhammad, Qasim, contohnya nak bagi faham. Katakanlah si Qasim ni dhaif, ada riwayat lain yang tak melalui Qasim, melalui rawi yang lain, rawi itu lebih kuat. Jalan-jalan yang berbagai itu yang akhirnya sampai kepada Aisyah juga, ataupun pada Anas, rawi yang sama, rawi sahabat yang sama, dinamakan dengan mutaba'ah. Itu jalan-jalan dalam menguatkan sesuatu riwayat hadis kalau hadis itu dia dhaif. Dia kata misalnya dhaif walakin lahu tawabi', misal dhaif tapi dia ada jalan lain, ataupun dhaif lahu syawahid, dhaif tapi ada hadis lain yang support makna hadis tu. Dan ini istilah-istilah yang perlu dipahami oleh orang-orang yang membaca kitab-kitab hadis. Okey, daripada Anas wasahahahu, dan dia mensahihkannya, bukan Anas mensahihkannya. Saya baru ni pergi dalam satu majlis, ada satu buku yang dicetak oleh satu pihak berautoriti. Kata Abu Hurairah, hadis ini sahih.
Dia kata Abu Hurairah tak timbul lagi zaman dia sahih tak sahih. Zaman sahabat tak ada, Abu Hurairah ambil daripada Nabi, dia tak timbul sahih tak sahih. Nak sahih tak sahih ni pasal sanad datang kemudian. Sambung sampai ke Abu Hurairah, sampai ke Nabi. Pasal apa jadi macam tu? Pasal dia baca macam ni, wasahahu, dan dia mensahihkannya. Bukan Anas mensahihkan hadis, Tirmizi mensahihkan hadis. Walaupun asal bahasa Arab dhamir balik pada yang dekat, tapi dalam kes ni dia balik kepada sebelum itu, Tirmizi. At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini daripada Anas dan dia mensahihkannya, iyyaka waltifata fis salah, hindarilah kamu daripada berpaling semasa salat, fa innahu halakah, kerana ia adalah halakah, merosakkan. Fa in kana la bud fa fi tatawwu', jika tak boleh juga hendaklah di dalam salat tatawwu', salat sunat. Maksudnya tak boleh lah. Tapi kalau jenis tak boleh juga duk pusing ni, Nabi kata kalau tak boleh tahan, semayang sunat tu ringan sikit. Bukan maksud Nabi suruh buat dalam semayang sunat. Semayang fardu sebolehnya hendaklah kamu elak daripada hal ni. Hadis Aisyah ni, Aisyah tanya Nabi SAW. Ini hebatnya faedah isteri-isteri Nabi dan soalan-soalan yang mereka tanya kepada Nabi SAW, khususnya isteri Nabi seperti Aisyah, seperti Ummu Salamah yang banyak meriwayatkan daripada baginda SAW, seperti Hafsah juga yang banyak meriwayatkan daripada Nabi SAW. Dan itu adalah kekuatan, menunjukkan Nabi itu adalah merupakan seorang Nabi. Agama ni mungkin manusia ni dia boleh beragama kadang-kadang di luar rumah dia nampak beragama, di dalam rumah dia tak beragama, tak ada agama kan. Orang lain tengok macam sakan lah, bini dia kata tak boleh pakai, mengarut dia ni. Pasal manusia mungkin boleh berlakon dalam sejam, setengah jam, 2 jam, tapi tak boleh nak berlakon 24 jam. Kalau Nabi itu hanya melakonkan ajarannya di luar ya, tapi isterinya yang hidup dengannya dan mereka yang meriwayatkan daripada Nabi, daripada senarai isteri-isteri Nabi SAW sebelah orang, kesemuanya meriwayatkan riwayat-riwayat tentang kehidupan baginda yang sebenar dan bertanya tentang hal ehwal hukum daripada baginda SAW. Bila tanya Nabi, Nabi kata huwa ikhtilasun, dia adalah sambaran, curi. Tadi mencuri. Patutnya semayang ni menghadap jiwa, jantung hati menghadap Allah Azza wa Jalla, tapi dia macam picuri pandangan, lihat sana dan lihat sini. Ini juga ada kaitan juga, sebab tu disuruh kita mengelak terlalu banyak menghias tempat solat, sehingga menyebabkan mata orang yang salat itu pandang macam-macam. Dan disuruh kita lihat kepada tempat sujud. Lihat pada tempat sujud. Walaupun sebahagian ulama kata boleh lihat ke depan, tapi yang pentingnya, penting dia lihat di tempat sujudnya atau ke hadapannya, tetapi dia jangan lihat kiri dan kanannya ketika solat. Sama ada matanya tengok kiri, tengok kanan, atau dengan tengkuknya sekali. Kalau dia lihat, dia pusing dengan badan sekali, berpusing daripada arah kiblat, batal salatnya. Kalau sekadar matanya yang berpaling ke kiri dan ke kanan, maka itu menyebabkan makruh salatnya dan mengurangkan pahalanya. Nanti kita akan tengok bab larangan daripada melihat ke atas. Sekarang ni kita bincang antara kiri dan kanan apabila lihat. Nabi kata yakhtalisuhu syaitan, syaitan yang menyambarnya. Syaitan ni dia lama kerja bab ni. Mula-mula kalau boleh larang kita semayang, cari pasal supaya kita tak salat. Kita salat juga. Satu masalah baru bagi syaitan, dia bagi hilang kita khusyuk. Kerana tugas syaitan
Simple ya. Bagi kita buat dosa, elok kita buat pahala. Tugas syaitan, bukan tugas Allah bagi, misi dia supaya kita masuk neraka. Adapun kita punya tugasan, tanggungjawab kita membanyakkan pahala, mengurangkan dosa. Dan itu kerja syaitan. Jadi Nabi kata syaitan yang yakhtalihu syaitan min salatil abd, syaitan curi semayang hamba. Semayang kita ni kepada Allah, syaitan curi sebahagian, hilang. Siapa sajalah, saya tuan-tuan solat elok-elok, hilang separuh. Sebab itu kita baca hadis sebelum ni tentang lintasan anjing, lintasan wanita, lintasan kaldai yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam kata, iyyaka waltifat fi shalah, hindari daripada memandang ke kanan ataupun ke kiri, menoleh di dalam solat. Toleh mata ataupun dengan tengkuk sekali, kerana itu semua adalah halakah. Nabi kata ia membinasakan. Binasakan apa? Ia membinasakan pahala. Kalau tak boleh juga, ia dilakukan, Nabi kata, di dalam solat sunat boleh gagah, bukan tak boleh juga, tapi janganlah, maksud Nabi jangan sampai semayang fardu pun jadi macam tu. Jangan sampai di dalam semayang fardu pun jadi yang seperti itu. Ini hadis Aisyah radhiyallahu an. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyatakan, fa illam takun, dia kata, fa illam yahdur qalbuka wa lam taskun jawahiruka fa hadha liqusuri ma'rifatika bi jalalillah taala. Jika jantung hatimu tidak hadir dan anggotamu tidak tenang di dalam solat, ini menunjukkan kusur, betapa singkatnya pengetahuan engkau berhubung dengan kebesaran Tuhanmu. Kata Al-Ghazali rahimahullah. Macam kita sebut dulu, apabila kita pergi jumpa orang besar, duduk depan orang besar, kita pun tak bergerak banyak, duduk elok-elok, tak ke kiri, tak ke kanan, kita tengok dia bercakap. Tapi apabila kita salat, mustahilah saat yang ni, saat tengok yang ni, dan macam-macam lagi. Kadang-kadang benda yang tak ada keperluan, macam semayang tarawih sebahagian, imam baca kita dengar, setengah orang imam baca kita dengar, dia buat keluar handphone dia pula duduk tengok Quran. Tak perlu, imam baca dengar. Wa idza quri'a al-Quran fastami'u lah. Apabila dibaca Quran, kamu dengar, bukan dia nak baca. Tak apalah imam tu tengok, kalau dia tak hafal, yang kita nak pergi tengok buat apa? Dengar. Sebab tu depan mata kita ni tak usah ada masa duduk di depan macam tu, tengok imam duk baca, kita duk baca bacaan selepas sembahyang, kita duk pergi baca tulisan. Ini mengganggu khusyuk, walaupun ada kaitan dengan agama, tapi ia bukan kaitan dengan salat. Salat tumpuan kepada apa yang kita baca daripada Al-Quran yang dibaca. Matayassara laka minal Quran. Wa an Anas radhiyallahu an, hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum fi shalah fa innahu yunaji rabbahu fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi, muttafaqun alaih, wa fi riwayatin au tahta qadamihi. Daripada Anas radhiyallahu anhu. Hari itu kita dah perkenan tentang Anas banyak kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum fi shalah fa innahu yunaji rabbah. Jika seseorang kamu di dalam salat, sesungguhnya dia yunaji rabbahu, dia bermunajat kepada Tuhannya. Apa maksud munajat? Kita dah tahu munajatku. Munajat tu apa? Bahawa dia berbicara dengan Tuhan. Itu munajat, yukhatibu rabbahu, dia berbicara dengan Tuhannya. Kita bermunajat ni, kita bercakap dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan. Tuhan tak bercakap balik dengan kita seperti mana dia bercakap dengan Rasulnya.
Tetapi ayat-ayat dia ada pada kita, ilhamnya kepada kita, bimbingannya kepada tindakan kita. Tapi kita berbicara kepadanya. Nabi kata fa innahu yunaji rabbahu, kerana dia bermunajat pada Tuhannya. Fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminih, jangan dia meludah di hadapannya dan jangan belah kanannya. Ludah tu tak batas semayang. Tengah-tengah duduk semayang, rasa apa kita ludah, tak batas semayang. Tapi Nabi kata jangan kamu ludah di hadapan kamu. Nabi larang. Wala an yaminih, jangan di kanan. Jangan dia meludah di hadapannya dan jangan dari kanan sebelah kanannya. Walakin an shimalih, tetapi kalau dia nak meludah juga sebelah kirinya. Bukan Nabi suruh ludah. Kalau nak ludah juga sebelah kirinya, tahta qadamihi, di bawah kakinya. Yakni dia ludah sebelah kiri, dia pijak balik dengan kaki dia, tutup tempat tu supaya orang lain tak terkena ludah dia. Air ludah tidak najis, tetapi ia dianggap jelek oleh orang lain. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin au tahta qadamihi, dalam riwayat yang lain ataupun di bawah kakinya. Ini panjang sedikit perbahasan tentang hadis ini. Nabi kata dalam hadis ini, apabila seseorang kamu di dalam salat, maka dia bermunajat kepada Tuhannya. Salat ni kita bermunajat kepada Tuhan. Cakap kita dengan Allah Azza wa Jalla. Saya sebut dalam kuliah lepas, dan kita semualah, kalau kita dapat bercakap dengan orang besar, tiba-tiba panggil kita bercakap, sembang dengan kita, kau tu ternama, dunia semua kenal dia, kita siap bubuh dalam media sosial lagi, siap cerita ke orang, hantau hari ni dia ni panggil duk bersembang dengan aku. Padahal kadang-kadang kau tu tak sembang, dia lalu tepi kita pun minta ambil gambar, kita bubuh lah. Sebab kita kagum, ataupun kita rasa dia tu besar, ataupun dia ternama ke, ataupun apa sajalah. Bagaimana kalau kita dengan dapat berbicara dengan Allah Azza wa Jalla? Sebab tu bukan semua orang dapat hadir menunaikan solat dan bermunajat dengan Tuhannya seperti maksud solat. Kadang-kadang orang pergi naik gunung, boleh turun gunung, boleh kayuh basikal, boleh lari, boleh jalan kaki, boleh masuk renang, boleh pergi shopping center, daripada satu shopping center ke shopping center yang lain, pergi rumah kawan bersembang sampai pukul 2-3 pagi boleh. Tapi nak semayang subuh 2 rakaat tak boleh. Tak boleh ya. Nak mai semayang di masjid solat tak boleh dah. Tak larat sangat dia, tak mampu, walaupun ramai orang habaq dia solat, dia tak boleh. Bukan kata dia tak ada tenaga, dia tak boleh. Allah tak bagi kat dia. Yang lain kita tengok dia ni, kita kata semua bagus, tolong orang rajin ni semuanya, semayang dia tak boleh. Allah tak terima dah. Allah tak bagi untuk dia. Bukan Allah menzalimi dia, kerana Allah tahu tentang hal dia dan dia yang tahu tentang diri dia. Solat subuh, ada orang malam, kalau habaq kata bola, dia boleh kunci jam, bangun boleh. Orang kata malam ni kita nak bawa kereta, nak pergi Kuala Lumpur ke apa, tak apa, aku tidur siang dulu, sekali kopi, kita pukul 3 bangun, dia buat boleh. Hari-hari nak bangun sembahyang subuh, tak boleh. Tak boleh ya. Jenuh orang kejut macam mana pun tak bangun dia. Besarnya nikmat salat.
Besarnya nikmat kita beri solat. Sebab itu apabila orang yang boleh bangun tahajud, dan mudah-mudahan kita semua dapat bangun tahajud. Tahajud adalah tempat masa untuk satu orang hamba bermunajat kepada dia, kepada Allah. Orang yang tahajud akan ada kekuatan diri dia. Dunia ni naiklah gelombang macam mana pun, apapun percaturannya, apapun orang kata, apapun tindakan orang rancang, tapi selagi kita duduk bertahajud, kita akan kuat insya-Allah. Macam kita, Allah Maha Suci daripada dibandingkan, tapi manusia dalam kehidupan. Orang pejabat marah semua kat dia, tapi dia berapat dengan bos. Dia tak takut. Pasal dia tahu anak buang dia bos, anak pangkat dia pun bos. Padahal bos tu pun belum tentu lagi, silap-silap bos pun kena buang. Allah Azza wa Jal pemilik kehidupan, segala kedamaian, keamanan. Dia memberi. Jika dia memberi, tidak ada yang dapat menghalang. Jika dia menghalang, tidak ada yang dapat memberi. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang dapat memberi, menghalang apa yang kau beri, dan memberi apa yang kau halang. Allah Azza wa Jalla. Sebab itu apabila kita bangun bersendirian dan berdoa kepada Allah dan melazimi tahajud, kita akan berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh siqah, keyakinan kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Cuma Allah jemput kalau tidak, ataupun kita mari sembahyang tahajud ni. Semua orang dia tak boleh bangun, dia tak bangun. Orang tanya Hasan al-Basri rahimahullah, dia kata, ya Aba Sa'id, ni gelaran Hasan al-Basri, Inni abitu mu'afa, aku tidur dalam keadaan okey. Wa uhibbu qiyamul lail, aku suka pada qiyamul lail. Wa a'addu tuhuri, aku siapkan wudu semua siap. Fama li la aqum, pasal apa yang aku tak bangkit juga? Tak bangun ya? Kata Hasan Basri, zunubuka qayyadak, dosa-dosa engkau mengikat engkau. Kita semua ada dosa, semua kita ada dosa. Minta ampun pada Allah. Saya sebut pada diri saya dan tuan-tuan, tuan-tuan kalau ada di pejabat kita, semua orang, 2-3 orang penting masuk, 2-3 orang masuk dalam bilik bos. Selalu bos tu ajak makan, ajak pergi minum. Tang kita dia tak pernah panggil. Kita rasa apa? Dia tak buah tak bersuka kat aku. Orang lain dia duduk panggil aku, dia tak panggil. Tu bos kita manusia ya. Allah jemput hamba-hamba dia mari solat. Waktu tahajud yang penting. Alaikum biqiyamil lail, kata Nabi, fa innahu da'bus salihin qablakum. Hendaklah kamu qiyamul lail. Itu adalah merupakan kebiasaan, amalan, cara kehidupan orang-orang soleh sebelum kamu. Dan kita tak panggil, kita tak bangun. Orang lain menghadap Allah, minta cerita masalah, munajat ke Allah. Kita, Allah tak panggil. Mudah-mudahan Allah panggil kita. Mudah-mudahan Allah tak. Sebab tu sesiapa yang melazimi tahajud, dia akan merasakan kalau satu hari dia tak bangun, tak kena hidup dia hari tu, rasa tak kena. Dan apabila kita melazimi tahajud, kita malam hari kita nak tidur, kita teringatlah malam ni nak bangun, dan kita seronok dah teringat tu, sebab ada benda kita nak cakap.
Walaupun kita mengulangi benda yang sama setiap malam, memohon keampunan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku zalimkan diriku zalam yang banyak. Dah mungkin beratus ribu kali. Tapi tetap kita merasai kelazatan untuk sebut benda tu pada waktu tahajud. Sebab itu orang tanya Hasan al-Basri juga, malul mutahajjidin bil-lail min ahsanan nasi wujuhan. Pasal apa orang yang tahajud tu tengok wajah mereka elok, muka tu jugalah, tapi ada nur pada wajah mereka. Bukan aura apa orang cakap ni, tapi ada nur. Kita tengok muka orang saleh, ada nur pada wajahnya. Tengok muka dia kita tahu orang baik, orang saleh. Ada haibah wajahnya. Kata Hasan Basri, li'annahum khalau bi rabbihim, li'annahum khalau birrahman, kerana mereka itu bersendirian dengan Tuhan Ar-Rahman. Fa'albasahum nurahu, lalu Tuhan Ar-Rahman pakaikan kepada mereka cahayanya. Sebab itu maka mudah-mudahan kita semua menjaga, berusaha untuk bertahajud. Nabi SAW kata, fala yabsuqanna baina yadayhi, jangan dia ludah di depan, di hadapan dia ataupun di kanan dia, tetapi hendaklah di belah kiri dia jika terpaksa. Okey, sekarang ni bolehkah kita ludah belah kiri? Sekarang tak boleh lah. Sebab apa? Nabi cakap pertama orang yang semayang di padang pasir. Yang kedua, zaman dulu, zaman Nabi semayang ni masjid tak ada kapet. Bila ludah, dia ludah bawah kaki dia, dia kambus semula, jadi tak kena orang lain. Kita jangan baca hadis ni, faham ni, Masjid Awi duduk tengah semayang ludah belah kiri, kerana hadis ni. Ini konteksnya lain. Maksudnya kalau kita di rumah kita sendiri nak ludah, lepas tu kita nak cuci balik, tak apalah, mungkin tengah-tengah semayang tak boleh pergi dah, duduk sangkut, duduk ada jambu batu makan tu, duduk sangkut kat rengkung, kita pun tak boleh nak keluar dah, bacaan kita kena keluar. Nabi kata kalau tak boleh juga, kita ludah sebelah kiri. Zaman sekarang kalau di masjid, habis nak buat macam mana? Zaman masjid kita pusing sebelah kiri, kita mungkin guna sapu tangan kita ludah di sapu tangan kita, ataupun di baju kita ludah di baju kita. Yang pentingnya bukan Nabi nak suruh ludah belah kiri tu. Nabi kata kalau dah tak boleh juga, maka barulah sebelah kiri. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut, fa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, kerana Tuhannya antara dia dan qiblat adalah Tuhannya. Kerana semayang ni haibah. Hadis ni, sebelum tu, hadis ni para ulama bincang tentang hadis ni. Sekali saya akan sebut sikit tentang perbincangan para ulama. Hadis ni Nabi sebut jangan ludah di dalam solat, di depan. Kalau di luar solat macam mana? Boleh tak ludah ke arah qiblat? Ulama-ulama khilaf. Di kalangan para ulama menyatakan, oleh kerana ada hadis Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang sahih, Nabi SAW menyatakan, Nabi larang daripada, Nabi kata, man tafila tijahul qiblah, siapa yang ludah ke arah qiblat, jaa yaumal qiyamah tafluhu baina ainai, dia datang pada hari kiamat kelak, ludahnya tu duduk di depan, di mata dia, antara mata dia. Hadis ni umum. Maka mazhab yang pertama menyatakan seorang Muslim tak ludah hatta di luar daripada solat pun ke arah kiblat.
Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata, yang maksud hadis Nabi tadi, ludah yang mana mai hari kiamat kelak, ludah tu mari duduk antara mata dia ni, di hadapan dia nanti, ialah ludah dalam sembahyang ni, yang dikaitkan dengan hadis ni. Wallahu ta'ala alam. Walaupun ramai di kalangan ulama kata yang dimaksudkan ni dalam sembahyang, tapi sebahagian di kalangan ulama kata tak boleh juga di luar sembahyang. Oleh kerana itu, sebaiknya orang Muslim, sebaiknya dia jangan ludah ke arah kiblat, bagi menghormati arah solat dia. Walaupun khilaf, tapi sebolehnya keluar daripada khilaf, dia tak usah ludah ke arah kiblat. Tidak juga sebelah kanannya, dia ludah sebelah kiri. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, Nabi kata fa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, kerana Tuhan berada antara dia dan kiblat. Macam mana Tuhan ada antara dia dengan kiblat? Lagi timbul geng wujud bila makan pening baca yang ni, ataupun geng yang literal juga akan pening baca yang ni. Dia ma'iyah ni maksud Allah bersama dengan kita. Bersama ni ada dua. Bersama ni bukan maksud zat Allah tu sama dengan kita, tapi ilmu Allah bersama dengan kita, ataupun pertolongan Allah sama dengan kita. Ma'iyah ni kebersamaan, ada dua. Satu dia panggil ma'iyah amah, kebersamaan umum. Tuhan ni bersama manusia. Tuhan ni bukan macam sebahagian kata Allah ada di mana-mana. Tidak. Allah ada di mana-mana tu menyanggahi mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah pun tak terima macam tu, Maturidiyah pun tak terima macam tu. Apatah lagi Ahlul Hadis tentu tak terima benda macam tu. Ma'iyah itu di mana-mana tu, ilmu Allah di mana-mana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah tu bersama kamu di mana saja kamu berada. Maksudnya Allah itu mengetahui apa yang kamu buat. Itu ma'iyah yang pertama. Ma'iyah yang kedua ialah ma'iyah khasah. Allah ni bersama dengan orang-orang yang tertentu. Apa yang bersama tu? Bersama pertolongan dan kasih sayang dia. Yang tu yang kita sebut innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Awak orang yang tak sabar tu, orang zalim, Allah tak ada kenapa ke? Ilmu Allah ada. Apa maksud bersama tu? Bersama kasih sayang Allah, pertolongan Allah. Idh huma fil ghar idh yaqula li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua berada di dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, jangan kau berduka cita, innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Bersama kan itu apa? Bersama yang khas, bersama menolong. Maksud pertolongannya bersama dengan kita. Allah suruh Nabi Musa dan Harun pergi lawan Fir'aun, hadapi Fir'aun. Innani ma'akuma asma' wa ara. Aku bersama dengan kamu berdua mendengar dan melihat. Bersama tu maksud apa? Rahmat, pertolongan aku bersama. Ini maksud bila kata fa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Allah Tuhannya antara dia dan kiblat. Itu maksud dia. Ni bab-bab ni saja saya sebut, kadang-kadang polemik di kalangan mazhab-mazhab yang timbul. Kawan ni tuduh kawan ni mujassim, kawan ni tuduh kawan. Kadang-kadang orang dia tak pernah tengok satu benda tu saja dia tengok. Bila dia pernah tengok benda tu, semua apa yang kita sebut perkataan tu, dia akan anggap, pikiran dia akan pergi kepada benda tu. Misalnya
orang tak pernah tengok, diri dia tak pernah tengok kereta, melainkan sejenis kereta ya. Bila sebut kereta, mesti ingatan dia pada kereta tu. Dia takkan ingat kereta hak jenis lain-lain, hak hebat, hak besar, hak mewah. Dia tak pernah, pasal dia tak pernah tengok, tak tahu. Macam manusia, Allah kita tak pernah tengok, kita tak tahu, dia tak sama. Laisa kamitslihi syai'. Jadi apabila mari ayat-ayat seperti Allah turun, ada pihak mazhab kata Allah turun layak dengan kebesaran dia. Kawan yang satu lagi dia tahu yang tu tajsim. Sebab kalau turun daripada atas ke bawah, tempat sana kosong, penuh tempat bawah. Dia kata pada kawan tu tajsim, sebab sedangkan fikiran dia yang tajsim, kerana dia bayangkan Allah tu macam makhluk. Kalau dia tak bayangkan Allah macam makhluk, dia tak andai kan macam makhluk turun. Allah turun tak samalah dengan makhluk turun. Laisa kamitslihi syai', bukan turun daripada tempat atas ke bawah. Yang layak dengan kebesaran dia dengan makna yang membesarkan zat Tuhan. Lepas tu dia tuduh, oh, ini tajsim. Saya bukan nak membela mazhab A tau, tapi nak tuduh, lepas tuduh tajsim, kafir. Kafir. Sedangkan kawan tu dah kata laisa kamitslihi syai', tak, Tuhan tak sama dengan apa-apa pun. Tapi dia tak mau, dia kata Nabi kata turun lah. Turun layak bagi Allah lah, tak payah nak fikir macam mana. Dah kita tak pernah tengok Allah. Dia kata kalau turun atas turun ke bawah, turun atas turun bawah, bila dia naik. Nak turun pula pukul 3, kaki pukul 3 tempat lain. Tengok, dia punya fikiran itu tashbih, dia punya fikiran itu tajsim. Dia sangka orang mujassim. Kalau dia tanya soalan tu, dia kena tanya Lailatul Qadar jugalah. Kalau Lailatul Qadar bukit malam di Malaysia, tempat lain tak malam lagi, macam mana nak Lailatul Qadar juga? Artinya tak ada lah Lailatul Qadar. Kalau malam di Mekah, tempat kita tak malam. Tapi malam Allah yang menguruskan waktu, yang layak dengan kebesaran dia. Dia kata bila malaikat turun, mesti bila fajar malaikat naik, bila dia naik, masa bila dia turun. Sebab itu ayat-ayat yang seperti ini, wa huwa a'lamu bi muradihi, Allah lebih tahu dengan maksudnya. Dia lebih tahu dengan maksudnya. Berapa yang kita nak pergi andaikan Allah macam kita? Perkataan sama, tapi maksud bagi Allah tak sama. Satu orang kata sungai yang sedang berjalan, air sungai yang sedang berjalan misalnya, dia kata berjalan mana ada kaki. Kalau hang kata berjalan, mesti hang kata sungai ada kaki. Ya, tak berjalan dayak tak sama berjalan dengan kita. Waktu berjalan, waktu kan ada kaki nak berjalan. Dia apabila kita ada fikiran yang salah, kita andai orang salah. Semua mazhab-mazhab ni mentanzihkan Allah. Saya bukanlah nak takhtikkan A ataupun B, tapi mengkafirkan orang atas hal-hal yang seperti ini adalah kerja-kerja jahat yang tujuan untuk memecah belahkan umat Islam antara satu sama lain. Nabi SAW melarang untuk kita meludah di hadapan seketika kita salat, atau di kanan ataupun di kiri. Di kanan, melainkan kita kalau nak ludah juga, kita boleh ludah di kiri. Timbul, pasal apa tak ludah belah kanan? Para ulama dan hadis juga menyatakan kerana fa inna an yaminihi malakan, kerana di sebelah kanannya ada malaikat yang menulis amal. Iz yatalaqal mutalaqiyan anil yamin wa anil shimali qa'id. Malaikat dan kiri dan kanan. Kita kata kalau tak boleh sudah belah kanan pasal ada malaikat, belah kiri pun ada juga. Yang ni malaikat tulis tentang kebaikan, malaikat dia juga malaikat, malak.
Pasal apa tak boleh ludah? Pasal apa boleh pula nak ludah sebelah kiri? Maksudnya asalnya tak boleh ludah, depan pun tak boleh, tentu tak boleh, kanan pun tak boleh, kiri pun tak boleh. Tapi dah nak terludah juga, maka antara tiga tu, jihad yang kiri lebih ringan daripada yang dua lagi. Itu maksudnya. Habis itu suruh ludah ke belakang je lah. Kalau dia ludah belakang, dada dia membelakangi kiblat. Bila dah keluar membelakangi kiblat, itu membatalkan salat. Membatalkan salat. Wallahu ta'ala a'lam. Azan dulu dan sebelum saya jawab soalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kawan tanya, kalau dulu pernah mengendap gadis mandi, lah ni dah insaf dah.
perlukah kita minta maaf pada mangsa yang takutnya lah ni mangsa Skoding tu dah kahwin dengan big boss tempat kerja dia. Para ulama ada membincangkan masalah perkara yang perlu diminta halal terhadap orang lain, iaitu apabila dia mengambil hak. Mengambil hak ni seperti harta, ataupun dia telah mentohmah dengan satu tohmahan yang telah menyebabkan orang yang ditohmah itu ataupun dicaci itu mendapat mudarat, yakni dizalimi. Perkara-perkara yang seperti ini dia kena yastahil, dia kena meminta halal di dunia ni. Adapun jika dia melihat, dia nampak hal-hal yang seperti itu antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Walaupun hal mengendap tu ada perbincangannya, tetapi jika dia bagi tahu mungkin menimbulkan mudarat yang lain kepada dia. Dia bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, memohon keampunan daripada Allah, dan dia pohon juga kebaikan untuk mangsa yang telah jadi mangsa, kerana tidak ada kerugian harta ataupun pencemaran maruah selain pada diri dia sahaja yang melihat hal itu pun tidak mencemarkan maruah orang itu, bahkan mencemarkan diri dia sendiri, kerana dia yang pindah, bukan kontu yang pergi buka jasad dia. Kalau tak khitan bayi perempuan tak apa tak, kalau kena guna juga umur berapa yang ideal? Pertama ialah dia boleh rujuk kepada fatwa yang kita keluarkan dalam jawatan kuasa fatwa negeri Perlis. Pandangan kita ialah khitan dibolehkan untuk perempuan, lelaki diwajibkan, dibolehkan tapi tidak diwajibkan. Dibolehkan tapi tidak diwajibkan. Jika perempuan itu ingin melakukannya, lebih seperti mendekati kosmetik surgery, kerana wanita Arab ni dia khitan dengan pilihan mereka. Alat sulit wanita tu, ada bangsa yang mana alat sulit dia tu terlebih dan tidak elok pada pandangan suami, maka dia ada pilihan untuk melakukan hal itu. Kalau dia tak nak melakukannya, dia tidak menjadi kewajipan untuk dia melakukannya. Ada mazhab yang melihat disuruh untuk mengkhitankan anak perempuan, tapi itu bukan pilihan kita di dalam fatwa. Kita menyatakan kalau sekiranya dia besar, dia nak pergi buat surgery khitan untuk dia kerana memotong lebihan labia majora dia ataupun seumpamanya, dia boleh lakukan hal itu, tapi tidak menjadi suruhan agama. Lahir anak perempuan pergi khitan, kita tidak menganggap itu satu perintah agama. Hadis hal itu dhaif. Jadi kalau siapa dapat anak perempuan dia tak khitan, tak ada masalah. Kalau dia nak khitan pun hendaklah dengan cara yang elok. Peringkat doktor ni ikut undang antarabangsa ni dia tak boleh buat, kerana dia anggap doktor, kalau praktis doktor dia tak boleh buat, dilarang. Dan sebab tu timbul isu peringkat antarabangsa pasal khitan perempuan ni, memotong dia punya klitoris dia tu. Jadi boleh rujuk pada fatwa kita, ada pendetailan di situ. Kita bahaskan juga hadis-hadis yang berlaku perbalahan pendapat di kalangan golongan agama. Sebagai orang awam, apa yang patut kami lakukan kerana kami akan bertambah pening? Macam mana? Ini soalan yang bagus. Yang pertama ni, kita beragama ni untuk siapa? Kita mencari jalan hidayah ni untuk siapa? Untuk kita nak tunjuk kepada orang aku di atas hidayah, ataupun
untuk kita dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak. Ia untuk antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu, selain daripada mempelajari, mendengar hujah, setengah orang dia tak mau dengar hujah orang lain. Jangan dengar. Ni wasabi ke apa? Dia awal dia tuduh orang. Lalu dia tak mau dengar. Quran kata yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Mendengar perkataan dan mengikut yang terbaik. Seperti dalam surah Az-Zumar. Jadi kita dengar perkataan hujah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah hujah-hujah kamu jika kamu orang yang benar. Allah cabar orang-orang bukan orang-orang kafir. Apatah lagi kita dalam hidup ni, kita dengar orang ni cakap. Sekarang ni ada peluang orang ni dengar cakap, orang ni cakap. Siapa yang bercakap berdasarkan hujah Quran dan Sunnah, ataupun siapa berdasar emosi. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya kepada dia, bi ayyi syai'in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu? Dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam buka solat dia? Bila baginda solat malam, baginda buka dengan apa? Aisyah radhiyallahu anhu kata, kana idza qama min al-lail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun sembahyang malam, iftataha salatahu, dia membuka solatnya dengan Allahu Akbar. Sembahyang tahajud Nabi. Apa Nabi buka? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Hafal doa ni, doa Nabi. Allahu Akbar. Nabi kata, Allahumma rabba Jibril, ya Allah Tuhan Jibril, wa Mikail wa Israfil, Mikail dan Israfil, fatiras samawati wal ard, yang mencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, wahai yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, engkaulah yang menghukum hamba-hambamu tentang apa yang mereka itu berselisih pendapat mengenainya. Semua orang berselisih pendapat, Allah yang Maha mengetahui. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik, tunjukkanlah aku kepada apa yang mereka selisihkan itu dengan izinmu, kepada kebenaran. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau menunjukkan sesiapa yang engkau kehendaki kepada jalanmu yang lurus. Berhujah, mendengar hujah, doa, tahajud. Orang awam ni, terutama zaman ni, tahajud pada Allah, supaya Allah tunjuk mana jalan yang lebih Allah redha. Nak ikut petua ke? Sekarang orang kata kalau ikut Quran dan hadis saja tak betul. Tidak ada Quran dan hadis yang kita baca, melainkan semuanya melalui apa yang telah ditafsirkan dan telah dihujahkan oleh para ulama sebelum daripadanya. Tapi asasnya Quran dan hadis, dengan kepahaman yang benar, bukan kepahaman yang direka-reka, kepahaman yang dirujuk kepada para ulama ahli dalam bidangnya sejak zaman dahulu, daripada imam-imam yang 4 sehingga kemudian ataupun sebelum daripada itu di kalangan para sahabat. Dan perbincangan ini bukan nak memenangkan sesiapa. Allah kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah
ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu, bukan jalan mufti, bukan jalan ustaz, bukan jalan siapa-siapa, jalan Tuhanmu, bil hikmati wal mau'izatul hasanah, dengan hikmah, yakni perkataan yang tepat, hujah yang benar, wal mau'izatul hasanah, dan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ni saya nak pesan kawan-kawan yang nak menyuruh pada dakwah yang benar, jangan maki orang, bagi hujah tak apa. Tengok depa tu maki, kita maki. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tuhanmu lebih tahu siapa yang sesat daripada jalannya, dan dia lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk. Allah lebih tahu. Kita tak hukum orang, kita bagi tahu jalan ini jalan Nabi. Tuan-tuan tengok, kelompok Ahbash kemudian menjadi racun kepada orang lain. Dalam perbalahan timbulkan perbencian. Dia nak benci ke Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Al-Qaradawi, semua ulama-ulama dikafirkan. Kafirkan semua ulama Saudi kerana tajsim, mujassimah. Bila kafir ulama Saudi, kafirkanlah semua imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabi, sama juga mereka di atas mazhab Saudi. Cuba dia fikir, bila hampa kafirkan, tuduh mujassimah, hampa telah mengkafirkan juga imam-imam. Artinya selama ni orang yang pergi semayang Masjidil Haram, Masjid Nabi, semayang tak sah di belakang orang kafir. Hak buat umrah, buat haji dengan umrah buat, tapi semayang di waktu, semayang belakang orang kafir. Berarti selama ni Mekah dan Madinah dikuasai oleh orang kafir. Cuba tanya pokok-pokok hadut tuduh orang mujassimah, tajsim apa tu, yang dah mengkafirkan tu. Dia duk kata depa ni bahaya, duk kata, saya tak dengar lagi lah. Alhamdulillah di Malaysia ni orang yang dakwah ni melainkan 1-2 orang. Hak tu yang jenis apa, yang terlucut tali ni lain cerita. Yang lain semua saya tak pernah dengar yang kata kafir, orang baca Yasin ke kafir, tak kata. Cuma depa kata hadis sahih tak ada masalah tu. Baca surah Kahfi. Depa kata kalau kita baca Yasin kita semua masuk neraka. Hak tu dia yang tambah. Dia tambah, lepas tu dia kalang kabut. Arab kata darabani wa baka, syatamani wa shtaka. Dia pukul aku, dia menangis, dia maki aku, dia mengadu. Darabani wa baka, dia pukul aku, lepas tu dia pukul orang, lepas tu menangis. Oh, dia pukul saya. Tak pukul dia apa. Syatamani washtaka, dia maki aku, dia pergi mengadu. Dia maki aku. Tak ada siapa yang kata orang tahlil jadi kafir. Tak ada siapa kata. Orang kata amalan tu Nabi tak buat. Mungkin orang yang buat, hatta kita kata mungkin orang yang buat amalan yang Nabi tak buat, yang dia sangkakan sunnah, dia mendapat pahala pada zaman dia sangka sunnah, sehingga dia mendapat ilmu yang lain. Itu tugasan pendakwah membetulkannya. Ni ada satu penceramah, dia ceramah daripada Terengganu, tak mahu sebut nama. Ceramah dalam masjid, tipu. Dia kata Mufti Perlis kata akad nikah dalam masjid haram. Fatwa Perlis clear kata boleh akad nikah dalam masjid, boleh buat. Sebelum fatwa tu keluar berapa lama tahun, boleh rujuk ceramah saya, boleh angkat nikah dalam masjid jika ada keperluan. Bahkan ada hadis dalam Tirmizi digalakkan oleh sebagian ulama dalam nikah masjid, tapi tak disyaratkan sah angkat nikah dalam masjid. Oh, dia sendiri buat cerita tu, dia sendiri naik panas hati. Kalau ada orang di Perlis kata, itu bukan fatwa Perlis kata. Orang di Terengganu, orang di Kelantan, orang di Pahang pun ada kata macam-macam. Ayah Pin di Terengganu takkan nak kata hang sama dengan Ayah Pin. Ini adalah sikap yang tidak munsif. Orang kata iza khasama fajar. Nabi kata dalam hadis, ciri munafik apabila berkelahi melampau.
Kita jangan berkelahi, jangan melampau. Hak orang tak kata pun kita bubuhlah bagi dia kata supaya orang geram. Padahal dia tak kata. Dia tak kata. Orang menafikan, tak apalah, ada perbezaan sekolah pemikiran itu. Saya bukanlah nak tarjih qaul mana-mana, tapi duk tuduh depa ni kata Tuhan ni ada tangan macam kita, Tuhan ada kaki. Siapa dia yang kata macam tu? Siapa dia yang kata? Orang kata laisa kamitslihi syai'. Dia kata Allah tangan dengan makna yang layak bagi kebesarannya, wajah dengan makna yang layak bagi kebesarannya. Itu mazhab sebahagian besar daripada salaf. Tak dinafikan juga ada mazhab takwil di kalangan salaf juga. Kedua-duanya min ahlil Islam. Di kalangan ahli Islam, dia duk kira nak mengkafirkan. Sebab tu orang-orang yang sekarang ni ramai orang boleh tengok YouTube apa semua, pohon kepada Allah hidayah. Kalau tidak dia akan pening. Ustaz ni kata macam ni, ni kata macam ni, dia jadi pening. Pohon iman, agama yang sebenar yang dibawa oleh Nabi tak bagi kita pening. Agama yang sebenar menenangkan jantung hati kita. Ia membawa kita dekat pada Allah dan Rasul. Dia tak kata bila nak semayang bayang muka Tok Guru. Dia tak. Bila nak semayang bayangkan salat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi dah kami tak mau, kami pilih ada tarekat. Bila nak semayang pejam mata bayangkan guru. Dan sekarang ni macam-macam petua keluar macam-macam. Gambar jadi ayam lah, macam-macam. Kita nak pilih teks nas daripada kitab dan sunnah. Dia kata kita ikut ulama. Ulama mana? Ulama dia banyak. Ikut qaul Ibn Hajar Al-Asqalani, ikut Nawawi. Dan selain daripada Nawawi ada Ibn Qudamah. Kalau kata ada Majmu' lin Nawawi, ada Al-Mughni li Ibn Qudamah. Dan semua tu ulama ada orang mazhab seperti Al-Izz Abdul Salam, ada juga Ibn Taimiyah. Mazhab ulama juga berbeza-beza. Ibn Mandah sebelum daripada itu. Bukan saja anak murid Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Al-Mizzi, Al-Zahabi saja. Ibnu Abdul Barr berapa ratus tahun sebelum Ibn Taimiyah dengan mazhab yang sama dalam At-Tamhid. Jadi luas dada Islam ini yang duk kalut nak pikir orang buat apa? Semua kita sebab tu Quran hari akhirat dinamakan dengan Yaumul Fasl, hari pemutus. Semua yang kita berbalah ni Allah putus di hadapan dia nanti. Dan Allah lebih tahu siapa yang menghendaki petunjuk dan siapa yang menghendaki kepentingan dirinya. Pasal agama ni menguntungkan. Ramai orang nak jadi ustaz di Malaysia ni. Ustaz ni modal yang alok je. Modal yang alok saya dapat sampul. Ramai orang kata nak jadi ustaz. Kemudian popular, semua orang hantar mai. Orang kena pergi belajar, pergi ke island, pergi belajar perubatan 6 tahun. Tu pun belum jadi pakar. Pergi kursus dengan ustaz 5 hari jadi pakar perubatan Islam. Betapa lekehnya ilmu perubatan. Bukan semua ustaz lah, tak kira marah pula. Maka orang belajar kadang-kadang sebahagiannya tak habis. Tapi dah jadi ustaz, ceramah pandai, kereta lebih besar lagi daripada yang belajar habis. Bila belajar, bila ada ustaz kena ada pengaruh. Ada pengaruh mesti mempertahankan pendapat. Betul salah aku mesti kata aku punya betul, kalau tidak barang aku orang tak beli. Maka ada konflik of interest yang banyak. Demikian yang berlaku dalam sejarah Ahlul Kitab dan seumpamanya.
Ini bukan antara Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad yang terkenal dengan ikhlas, zuhud, hidup kerana agama. Kita hidup pada zaman fitnah. Semua orang nak tengok TikTok siapa yang banyak viewers, video siapa yang banyak orang tonton, lawak siapa yang menjadi buah mulut orang. Perlu untuk kita tahajud selalu. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, tolong tunjuk kepada aku apa yang mereka selisihkan itu. Tunjuk kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Kerana sesungguhnya engkau lah yang menunjukkan sesiapa yang engkau kehendaki ke jalanmu yang lurus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberikan kita hidayah. Ada satu soalan panjang, saya tak nak berjawab soalan ni. Cuma saya nak jawab nombor 3 dah. Pohon Dr. Mazhar dan seluruh jemaah masjid supaya mendoakan kakak saya sekarang berada di hospital disebabkan appendix dan jangkitan kuman. Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha. Mudah-mudahan Allah menyembuhkannya. Ya Allah, sembuhkan dia. Ya Allah, sembuhkanlah dia, ya Allah. Tahurun wa syifa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dia. Ada soalan dia yang lain, bukan saya tak mau jawab, tentang ijazah, tentang masalah rawi maqbul. Ini panjang sikit kerana teknikal sikit tentang hadis, pandangan Ibn Hajar tentang maqbul makna apa, dan kadar maqbul, rawi maqbul yang memerlukan mutaba'ah atau memerlukan syawahid. Saya jawab kemudian, kerana kalau saya jawab yang tu sebahagian akan tengok dia luyuk. Saya kena jawab apabila mari rangkaian sanad tu, saya akan tunjuk tentang makna hadis itu, insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.